Okay, Assalamualaikum dan selamat kembali dari Sally. Kita start. Tadi macam hang-hang sikit. Saya pun dah lama tak buat live ni. Tahun lepas tahun ni macam kurang sikit lepas saya ada kilang sambal ni. So saya cuba yang terbaik lah kalau ada masa untuk buat recap. Sebab saya faham tuan-tuan semua banyak keliru dengan dekat TikTok banyak cikgu dan semua orang claim dia cikgu, dia sifu, betul tak? So tuan-tuan mesti, saya tahu mesti banyak keliru lah. Kejap ada grup ni, kejap ada grup ni, betul tak? So itu semua jangan risau. Kalau tuan-tuan jumpa cikgu-cikgu yang dekat YouTube ke, dekat TikTok ke yang guna BBMA, tuan-tuan stick dengan dia. Selagi dia betul, tuan-tuan ikut. Kalau price action ni dia banyak mazhab sikit lah. So tuan-tuan akan kena lipat dengan cikgu-cikgu ni. Kadang cikgu-cikgu ni dia buat kelas ni, dia bagi tahu sebenarnya price action tak ada apa benda nak belajar. Benda tu terlalu basic dan semua orang boleh claim teknik dia. Tapi BBMA ni masih tak boleh. So dia masih lagi berpandukan kepada BBMA O'Malley. Itu yang original dan juga Fibonacci. So kalau tuan-tuan buka TikTok nampak ada orang live TikTok, nampak macam sonok dia ajar. Dia garis macam-macam lah, sonok. So tuan-tuan tengok je boleh. Tapi nak belajar tu tuan-tuan kena tengok yang betul-betul asas sifu dia. Seperti yang saya cadangkan adalah Cikgu Bahar Fibonsang. Okay, sebab biasalah bila TikTok ni makin popular, semua nak buat live kan. So semoga tuan-tuan tak kena lipat lah. Okay, so sempena Ramadan ni, saya punya kelas yang terakhir untuk ni, tuan-tuan nampak di sini, nampak website saya? Nampak tak? FCPO ni. Yang website ni nampak ke hang? Saya gerak-gerak ni. Okay, so sebenarnya Ramadan dan mungkin hari terakhir saya lah untuk mengajar ni. Mungkin tak aktif sangat lah lepas ni. Mungkin bila ada masa je saya baru akan buat. So ini dalam masa 24 jam saya akan close lah untuk video coaching ni. So harga dia RM350, tuan-tuan tak payah beli RM350. Sebab lepas ni semua saya akan upload dalam YouTube. So nampak YouTube saya ni, page. Nampak page kat sini? Saya dah tukar ni. So saya akan masukkan dekat YouTube ni bahagian video coaching. So tuan-tuan tak perlu bayar RM350 untuk dapat video ni. So tuan-tuan hanya bayar subscribe je bulanan RM50 dan tuan-tuan boleh tengok video ni bila-bila masa, bila tuan nak. Okay. So saya faham sebelum ni harga dia mahal ni. Awal-awal dulu RM480. Sekarang saya dah kurang RM350 dan lepas ni RM50 je untuk tengok video ni. So jangan risau, trader forex semua boleh tengok. Trader dia saham, trader dia semua sama teknik, jangan risau. Okay. So nanti saya akan buat satu video khas macam mana nak subscribe. Cuma untuk negara Singapura, Indon dengan Brunei memang tak dapat lah. So YouTube saya memang tak bagi. So rakyat Indonesia, Brunei dengan Singapura, kalau nak video coaching saya kena beli manual lah dekat kena PM saya dekat Telegram. Okay. Okay, so kita balik kepada pembelajaran kita. Yang dah subscribe sebelum ni harga macam saya bagi tahu tu ni, kalau yang dah subscribe sebelum ni ada ni netizen, rakyat, bangsawan. Lepas ni semua dah tak ada. Semua tak ada. Saya akan close semua. Yang tinggal cuma video coaching, itu saja. RM50 saja sebulan video coaching dan netizen RM10. So netizen ni RM10 akan dapat info-info fokus semua lah. Cuma tak ada video coaching. Yang video coaching kena ada RM50. Tapi saya tak setting lagi, nanti saya akan setting. Okay, so saya dah buat announcement dekat community. Siapa yang join saya, yang ada netizen, ada juga yang yang ada sultan semua yang semua ni. Saya harap tuan-tuan tak renew atau cancel tuan-tuan punya subscribe tunggu yang terbaru. Okay, ni saya ada info, nanti boleh tengok. Okay, sekarang kita balik kepada pelajaran kita. Okay, so tuan-tuan sangkut dekat mana, kena lipat kat mana, tuan-tuan boleh ceritakan kat saya. Benda ni ulang-ulang, dia tak ada macam contoh tiba-tiba tengah kaji ni tiba-tiba ada teknik baru keluar.
Tak ada. Ini daripada zaman-zaman Jepun dulu, Japanese candlestick, tetap sama. Sebab tu trader semua tetap sama. Yang kaya trader lama. Trader bank. Sebab apa? Sebab dia dah mahir. Dah 10 tahun, 20 tahun tengok benda sama. Betul tak? So tak ada rocket science ke, science baru, jumpa spesies baru ke, atau candle ni tiba-tiba ada mata tengah ke, tak ada. Semua sama. Yang penting tuan-tuan ulang-ulang. Okay, daripada ulang-ulang tu, tuan-tuan boleh jadi sifu lah. Ajarlah kawan-kawan. Sebab kalau kita mengajar ni lagi cepat kita tahu mana silap dia. Tiba-tiba kita tengah ajar-ajar, betul lah aku silap ni. Itu kelebihan dia. Okay, so sekarang ni kita nak tengok pair apa dulu. Tadi saya tengok tadi ada orang tanya gold. Okay, gold. Okay, gold kita tengok. Okay, kita tengok gold. Nampak ni. Ada arah kukuh. Destinasi dia top baby. Top baby pula ekstrim. Kat sini pula ada dominant. Ni kita dah tanda dulu ni. Ni adalah dominant break. Ni case dia lebih kurang FCPO. Okay, case dia lebih kurang FCPO. Okay, so macam ni. Dominant dia dah break. Okay. So, adakah value dia nak turun? Masih value dia nak turun ke 161 atau 261 atau lagi mantap 423. Tetapi selagi dia tak pecah benda ni. Benda ni saya ada ajar dalam video coaching nanti dekat YouTube. Tuan-tuan subscribe, tuan-tuan tengok video dominant kat sini. Sekejap saya tunjuk sikit. Tuan-tuan pergi kat home. Tuan-tuan pergi home. Ni dominant break. Sini nampak saya ada lukis semua kat sini. Video coaching nombor 3. Okey. Tak sure saya dah ajar macam mana nak kenal dia. Okay, so kat situ dia tak lepas. Kalau dia lepas baru dia akan consider, dia akan naik, dia akan pecah, benda ni terbatal. Downtrend tu terbatal. Sekarang ni downtrend, dia nak start downtrend tu masih untuk pullback kat sini. So sebab tu bila dah sampai sini berhati-hati. Okay, sekarang ni ada extreme. Extreme, TP wajib, MSB. Macam mana nak tahu TP wajib dia sampai sini boleh go? Tengok daily. Okay, tengok daily. Extreme. Kat sini ada dominant. Dominant yang ada extreme. So kalau dia close hari ni kat sini, dia close. Kalau dia pull back kat sini, kita boleh re-entry untuk sell. Tapi pastikan H4 ni kena ada rogo sell. Ada tak? Ada. Nampak ni, dia ada rogo sell. So kat sini kalau dia buat momentum, kita tunggu pull back kat sini. Kita tunggu pull back untuk sell kat sini. Ingat H4 adalah key untuk forex lah. Kalau untuk SCPO, kita pun boleh tengok H1. Tapi kalau untuk forex, untuk sebaiknya H4. Tapi ada orang cakap ni, kenapa arah kukuh ni tak boleh? Arah kukuh ni jadi pula. Ini yang kita akan huraikan dengan candlestick arah kukuh fake. Kat mana tuan-tuan boleh belajar situ? Iaitu kita akan belajar dia dalam video coaching yang nombor 6. Saya tak upload lagi. Tuan-tuan boleh tengok video dalam tu. Okay. Macam mana nak tahu the fake. So saya belanja sikit kat sini. Mestilah time frame bawah, mestilah extreme. Bila time frame bawah ni extreme, H4 ni tengok ada arah kukuh, tolong sedarkan diri cakap ini bukan arah kukuh. Ini adalah sebenarnya re-entry untuk MACD dan dia terlajak je ke atas. Tolong jangan ingat ni arah kukuh. So bila dia dah mendata, dia buat arah kukuh, baru ada jadi. So kat sini pula ni, macam mana nak confirm dia memang re-entry? Masa ni lah kita akan tengok DH1. Okay, DH1. Masa ni lah kita akan tengok dia DH1. Sekejap so, ini apa jadi pula ni? Lama saya tak on. Tuan-tuan, sabar jap. Jap. Setting jap. Okay, macam mana dia nak jadi ikat ni? Sini confirm. Mestilah kita nampak ni. Tiba-tiba ada arah kukuh buy. Kalau siapa yang jenis tak tengok time frame atas ni, kat sini dia akan belasah ni. Cakap, oh inilah masa dia. Inilah masa dia untuk buy. Lepas tu kena lipat. Padahal dia tahu ni ada arah kukuh sell. Sini re-entry. So H1 kat sini ada arah kukuh. Macam saya ajar tadi. Tadi sini extreme betul. Sini extreme bila H4 ni ada arah kukuh untuk sell.
Okay, ni ada kuku buy. So sama je konsep dia, tengok 15 apa dia. Dia jadi MHV, dia tak jadi extreme. So kalau dia jadi extreme lagi cantik lah, tapi dia jadi MHV. So jadi MHV tak apa. Itu yang penting dia tak buat momentum semua lah, dia tak lepas benda ni. So kalau dia buat extreme, bonus tuan-tuan lah, memang cantik lah. Tapi ni janganlah tuan-tuan fikir ni untuk buy pula. So ini adalah untuk fake. Kat sini dia fake. So time ni mula lah buat M15 lah, M5 lah. Tapi benda tu penting dekat FCPO. Kalau dekat Forex ni, kita dah tengok H1, H4 saja lah dengan M15. So ni tadi di sini, tuan-tuan H1 kat sini, nampak ni. Nanti akan belajar macam mana nak tahu dia fake tak fake. BB ni cross MA50. Nanti ada dalam YouTube. Nanti tuan-tuan akan belajar semua. Jangan risau. Tuan-tuan akan belajar semua Jangan risau. Sekejap, saya nak settlekan ni jap. Okey. Okay, so nanti tuan-tuan akan belajar lah. So saya rasa sebelum ni RM50 sebulan tu. Sebulan tuan-tuan boleh dapat semua yang saya ajar sebelum-sebelum ni yang berharga RM480 tu. So dan YouTube pula kelebihan dia boleh bawa ke mana-mana lah. Tuan-tuan boleh tengok. So jangan risau ni nanti tuan-tuan boleh akan tengok video baru. Okay, so sekarang ni gold ni mesti nak turun. Sebab ini dia buat kat sini. Dia buat arah kurs. Tapi kena berhati-hati. Kena tunggu apa? Tepat RNT. Sebab apa? Dia masih lagi basic. Bila ada arah kukuh, RNT, destinasi dia mesti low BB. Kena TP. Tuan-tuan kena TP. Bukannya kat sini baru nak masuk. Kat sini kena TP. Sama tuan. Video sama dengan video coaching. Video baru saya hanya buat sekali-sekala. Tapi masuk dalam membership lah. Jangan risau. Tapi video sama saja, tak ada sikit pun kurang. Sama adil. Cuma tuan-tuan tak dapat grup lah. Tak ada grup. Kalau yang kat itu tak ada grup. So tuan-tuan kaji sendiri. Kalau nak tanya saya dalam live Zoom ataupun saya buat sesi untuk soal tanya nanti. Okay, so sekarang ni arah kukuh, nanti destinasi dalam BB dah cukup. Tuan-tuan kena TP. Kalau tuan-tuan nak hold, sekali dia pull back balik, tuan nak rugi. Baik TP dulu. Tapi jenis yang tak kisah duit banyak, info margin, bolehlah hold je. Sebab apa? Sebab tapi kat BB wajib ambil. Wajib ambil. Sebab dia boleh tendang balik atas. Okay. Same tu wajib MHB. Tuan-tuan kalau yang rasa macam kat sini baru nak buy, itu yang terkena, ingat momentum ni. Ni momentum, ni RNT buy, sekali jatuh. Itu yang pisang tu. Okay, ni kalau nak hold boleh, tapi kalau ikut SOP yang full margin ni, sini TP dan tunggu dia naik untuk entry dan turun balik. Okay. Okay, itu bagus lah tuan. Tuan masih ikut trend. Itu bagus. Ikut trend. Setengah orang bila dia dah tengok sini, ni extreme, the balloon buy. Dia buy sini. Ingat, ini double extreme confirm naik. Sekali price turun. Itu kebanyakannya yang selalu kena. Sebab apa? Dia cakap double extreme ni adalah petunjuk untuk naik MHB. Sebenarnya bahaya silap. Bukan macam tu. Kalau nak tengok double extreme yang tunjuk yang memang naik, pastikan dia extreme TP wajib MHB ataupun berada di kawasan dominant break. Contoh dia macam ni. Kawasan macam ni. Kawasan macam ni. Kalau ada yang jenis double extreme baru adalah kawasan-kawasan untuk MHB. Macam ni. Dia tak lepas. Dengan syarat dia ada tanda itu, nanti tuan-tuan akan nampak sendiri. Akan nampak dan jelas nanti lah. Tapi tuan-tuan tengok dulu video coaching saya. Saya rasa tuan-tuan akan tengok video coaching pun saya rasa dah insyaAllah dah boleh lah. Sebab saya dah ada hampir 1,000 yang join video coaching saya dah faham. Sekarang ni diorang pun dah safe trade lah, dah tak ada apa soalan. Yang banyak problem adalah emosi masing-masing lah. Sama ada nak cut ke tak nak cut ke. Itu saya tak boleh tolong. Tapi saya dah bagi idea tu. Macam mana. Okay. So tuan-tuan ada soalan lain nak tanya
atau kena lipat ke minggu ni ke? Yang risau, boleh tanya. Okay, EU. Kenapa EU? Kelas emosi biasa kita buat kat masjid. Kena buat kat masjid untuk melawan tu. So emosi memang yang saya tak ajar dan tak ada sifu ajar. Tapi kalau ada sifu ajar tu saya tak tahu lah macam mana dia kontrol emosi orang. EU. Trend cell. Monthly cell sampai sini. Okay. Trend cell sangat clear kat sini. Tapi persoalannya trader baru ni dia akan melawan trend. Memang confirm. Tak percaya tanya diri sendiri, betul tak? Bila trend macam ni mesti ada secubit dalam hati yang akan cakap aku nak buy kat sini. Aku nak buy, dia dah banyak dah turun ni. Masa ni aku nak buy untuk dia pull back. Betul tak? Confirm. Bila dia dah macam ni, aku nak buy ni sebab dia dah turun lama ni, dah 2 hari dia turun ni, confirm tak ID dia nak naik. Itu memang normal. Memang lumrah untuk trader. So sebab tu kita kena ada orang yang tolong guide. Tim kita tak perlu. Dalam trade kita tak payah tim. Sebab apa? Sebab tim ni akan buat kita emosi. Kita akan jealous. Asal dia buy untung, aku loss ni. So kau boleh keluar daripada semua grup. Trade seorang-seorang. Sebab nanti kita akan tengok, wih dia untung, wish hari ni dia buat ni, asal aku tak nampak. Itu akan ganggu pemahaman kita untuk cepat lagi. So kalau boleh grup-grup semua keluarkan, just trade sendiri, jangan tengok-tengok. Sekejap lagi bila kita tengok GJ pula dia orang share screenshot. GJ renti ni. Pasal aku tak tengok tadi. So dia dah start emosi. Bila start emosi mula lah aku masuk kat sini. Sekali bila masuk sini turun. Okay, so kau boleh lupakan. Okay. So sekarang kita tengok EU. Trend cell memang trend cell. Tapi kalau tuan-tuan keliru, kita perlu tengok apa. Macam saya cakap, H4 penentu dia. Okay, so kita tengok. So dia 423 adalah kadang-kadang yang berisiko lah untuk join kat sini. Sebab dia dah turun untuk trend. So bila kita nak tengok trend tu habis, kita akan tengok pada Fibo. Okay, so sekarang ni pun nampak macam dia dah start reject sini. Dan kat weekly pun ada IB kat sini. Ini IB tapi IB dia bapak besar. IB dia kat sini. So kalau potensial dia nak turun sampai sini pun logik untuk weekly ni sampai sini. Sikit lagi. So kalau tuan-tuan nak balloon buy, balloon kat IB kat bawah ni. Kat kotak biru ni. Sini. Kalau dia langgar sini kita akan balloon dan kita akan cut loss bila ada candle yang pecah kotak ni. Dia close kat luar ni baru cut loss. Tapi kalau dapat dia punya swing dia panjang lah. Memang sedap lah. Okay. Contoh dia dekat sini. Kita tengok contoh dia. Ni ada IB. So ini kotak dia. Kotak yang dia akan test. So siapa price lalu sini balloon. Lepas tu tengok dia punya turun dia macam ni. Kan banyak tau. Sebab dia langgar IB. Sama juga macam ni. Sama juga macam ni. IB. Dia dah masuk IB. So IB ni macam mana nak tahu? Dalam video tu saya ada bagi tahu. Okay. Sekarang ni trend sell. Dia nak turun sampai sini jangan salahkan siapa. Dia hanya akan naik bila H4 ni ada arah kuku buy. Sekarang ada tak arah kuku buy? Ada tak arah kuku buy? Tak ada. Dan dunia keadaan dia pun menurun macam ni. Terlalu busuk untuk naik. Dia tak cantik. Dia busuk sangat. So dia boleh turun main jadi kecil-kecil jenis.
macam ni kan, dia jadi macam ni. Kecil-kecil dia turun, busuk. So adakah bila dia turun macam ni, kita keliru, kita nak masuk buy. Itu yang bahaya tu. Kita boleh masuk buy bila dia cantik. Maksud dia cantik macam mana? Mari kita tengok trend-trend buy sebelum ni Ni trend buy. Okay. Nampak? Nampak ni? Ni fake ni. Macam saya ajar tadi, tengok time frame H1. Nanti tuan akan baca ni. Okay, dia naik atas. So adakah kat sini tuan nak sell? Lagi bahaya bila MACD dengan M50 ni cross mak ni. Dia cross. Bila dia cross, tak pisang. Macam ni tuan nak sell. So dia trend tengah naik. Okay, dia trend tengah naik. Macam ni nak cross, nak sell. Okay, so macam sekarang ni. Dia cross kat sini. Tunggulah dia mendata dulu dan dia pecat A50. Barulah cantik sikit lah. So sekarang ni dia masih lagi busuk lah. Dia, kemungkinan dia boleh turun sampai ke sini. Dia menurut dia try sini. Lepas tu dia mendata sikit. Tiba-tiba H4 ni dia buat ada kuku buy. Lepas tu boleh naik. So yang penting H4 ni. Boleh tak H4 ada kuku buy? Tak ada. So macam mana nak apa? Kita nak buy selagi dia tak ada. Okay, clear? Ada lagi soalan? Yang mana yang tak clear? So terima kasih 38 orang. Ada lagi yang nak join saya. Tak ingat dah lama tak on, tak ada orang nak masuk. Okay, terima kasih. Okay, so ada soalan pair apa yang tuan kena? Tuan guna teknik apa? Okay, terima kasih yang menanti. Okay, kita tengok. Ada trader FCPO di sini. Kita akan tengok FCPO lepas ni. Yang saya tak 100% saya akan upload. Saya akan upload. Dalam masa 24 jam saya akan upload. Dalam video coaching dan saya akan keluarkan cara untuk subscribe. So lepas ni dah tak ada dah. Saya cakap tuan-tuan, dah tak ada video coaching yang dekat website. So lepas ni boleh tengok kat YouTube terus. Okay. Kita tengok GJ. So tuan nak tahu apa tentang GJ ni? Ni mesti ada yang keliru kat sini. Dia ingat ni dah habis trend kat sini. Dia ingat dia dah habis trend. Di corner dia MHB. Sebab tu bila nampak je macam ni, janganlah fikir langsung dia nak sell. Okay, jangan fikir langsung dia nak sell. So kalau keliru, H4 penanda dia. Okay, H4. Sini. Bila kalau orang yang dia akan tengok kat sini kan, dia akan tengok benda ni semua. Ini kat sini saya ada ajar choppy. Teknik choppy kat sini. Okay, so dia akan tengok sini. Ini boleh sell ke tak boleh sell. Tapi siapa yang pernah join Cikgu Omar Ali, dia akan tengok tahu lah ni apa diamond. Dia akan masuk kat sini. Tapi trader-trader yang baru nak ni, dia ingat ni dah bertrend ni, kan dia dah kecil-kecil. Padahal ni bagi peluang. Dia ambil order kita ni. Bagi peluang kita untuk buy. Dia bagi order. So tuan-tuan, apa nak sell? Kenapa tuan-tuan nak sell? Bagi order. Sini signal dia. Sini. So bila nampak sini terus masuk, simpan je. Tak ada gerak-gerak duit tu. Biar je. Sampai H1 ni ada arah awal. Dia naik ada tak arah awal? Tak ada arah awal. So boleh hold. Bila tak ada arah awal, hold. Tengok dia naik lagi. Dia naik lagi. Tuan-tuan naik lagi. Sebab dia tak ada arah awal lagi. Dan tuan-tuan biasanya siapa yang dah puas hati kat sini dia dah TP sebab dia risau pullback. Itu pun tak apa. Yang penting kita punya target dah settle. Okay, so ini GJ ni dia naik lagi. Dia naik lagi ni. Dia naik lagi, tak ada langsung cakap sell, tak boleh nak sell langsung lah. Dia kita punya entry dia kat sini, entry kita. Okay, entry kita kat sini. Lepas tu ada momentum. Bila ada momentum, akan ada entry yang sampai ke tak sampai kat sini. So yang ni akan belajar nanti dalam video coaching. Jadi saya upload, tuan-tuan tengoklah sampai tak sampai. So ini kalau nak entry sekarang ni
entry, kalau entry yang smart tadi kalau tuan nak buy kat sini daripada arah kuku buy ni, entry, lepas tu hold je. Selagi dia tak ada arah kuku sell, hold je, simpan. Tapi kalau nak selamat, hold lah. TP lalu sebab bila ada arah kuku dia nasi untuk BB dah cukup. Lain Diamond Shopee lain. Shopee tu tak ada dalam tu cara saya lah, Shopee. Okay, tadi siapa tadi? EU. Okay, saya suka soalan macam ni. Tanya kenapa dia jadi macam ni? Kenapa dia jadi macam ni? Ni Tuan Muhammad Yusof. EU ni time frame apa? Tuan tengok. Mana Tuan Muhammad Yusof? Boleh beritahu saya Tuan tengok time frame apa? Sementara tu tunggu Tuan Muhammad Yusof ni, kita tengok dulu Audi USD. Oh, okay, ada. H4 atas sikit. So dia ni ke? Ni. Ni betul? Ini yang memang ini memang selalu orang keliru. Adakah pecah M50 penentu untuk dia tukar trend? Adakah dia pecah tukar trend bila M50? Maksudnya ada kuku dah cukup, tapi dia akan menjadikan kita bertambah yakin M50 pecah atau ada kuku confirm nak naik. Itulah. Itu first kena buang. M50 tak ada kena. Okay. Sebab dia akan merosakkan keyakinan kita. Dah pecah M50, dia buat arah kuku, lepas tu naik. Dia akan lagi meyakinkan kita untuk loss. Okay, kat sini. Sebenarnya dia pecah M50, walaupun dia pecah pun, dia mesti turun kat M5, M10 betul. Okay, so dekat H1. Dia pecah M50 sini. Ni pecah M50 untuk sell. Kenapa tuan tak sell? Kenapa tuan mengharapkan ni buy? Kenapa H1 pula tuan tak nak ikut? Itu yang kena tanya di sini. Nak cut loss macam mana? Okay, katakan tuan nak cut loss ikut H4. Bila dia buat arah kuku buy ni, tiba dia buat arah kuku sell, tuan kena cut loss lah. Sebab apa kena cut loss? Ini bagi red entry untuk apa ni? Dekat ME5. ME5 punya red entry. Dia langgar. Sebab tu bila tengok, bila ada signal buy H4 ni arah kuku, betul ke dia nak naik ni? Betul ke? Sekali alamak tak cantik ni turun. Sebab tu kita tak akan tengok macam ni. Walaupun dia pecah yang peluh tu. Tu terlalu risiko lah. So tuan dapat sesuatu lah. Kenapa tuan nak tengok H4 sini yang pecah yang peluh? Kalau dia pecah pun, dia akan pull back sini. Tuan kena balikkan kat sini. H1. Ada tak ragu kau buy? Macam ni tuan nak buy, kau tak ada ragu kau buy. Wah tu kena. Pisang nangis ni. Zap darah. So persoalannya, tuan kena lipat kat sini. Signal ni. Tuan terlalu yakin dengan signal, tak valid kan. Bila ada signal, kita kena valid kan. Bukannya yakin lah. Oh ni ada ragu kau ni. Ini buy ni confirm. Pun balun. Lagi-lagi, dia akan buat kita yakin sebab apa? Sebab yang sebelah sini tak ada. Ni belah sini. Belah sini kosong dia gelap. So tak ada. So kita pun yakin dah ni. Kat sini kan. Yakin ni. Buy. Sekali tak valid kan. Walaupun ada arah kuku H4, bersabar. Tunggu dia re-entry. Dia akan turun. Kalau tak turun pun, ada cara lain re-entry yang tak sampai. Itu dalam video YouTube lah. Nanti tengok. Okay. Okay, Audi USD. Last untuk forex. Momentum. Dia ada re-entry sampai-sampai. Tempat re-entry untuk buy.
arah kukuh buy. Tempat ranting untuk buy. Momentum ni boleh jadi fake. H4 ni kita tunggu ada arah kukuh buy baru boleh buy. Tak ada buy, buyer sikit. So kalau tuan nak sell sini, risiko nak sell sini. Macam ni nak sell kat sini, ni anti buy. Ni arah kukuh buy. Tapi kalau dia nak sell, dia boleh turun sampai sini lah. Cuma persoalannya sekarang H4 ni penentu. Adakah dia arah kukuh buy, baru dia naik, baru dia naik. Kalau tak pun, dia masih lagi arah kukuh buy, lepas tu dia buat arah kukuh buy ni, tiba dia buat arah kukuh sell. So dia akan turun. Itu tuan boleh join lah trend. Sekarang ni dia kan trend. Dia tengah trend ni. Bila dia buat arah kukuh buy, tiba dia buat arah kukuh sell, tuan boleh berhenti sell. Untuk join lah. Sebab ni signal untuk sell. Okay, clear eh? Clear soft one. Apa so slow, nanti tengok video kutu saya terbuka mata. Nanti tengok. Okay, sekarang kita tengok apa ni? Kita tengok WTI. Kita tengok WTI. Boleh ke? Boleh. So WTI ni betul ke ni? Saya tak trade sangat WTI. Ke crude oil? Ni betul lah. Siapa nama dia tadi? Tanya. WTI ni. ZT. Sekejap. Futures ke? US 100. Futures. Serius, saya tengok dekat ni. Dekat apa? Dekat YouTube. Dekat ni apa? Dekat TradingView. JT mana JT? JT ni. Saudara tunggu WTI ni. Ada. Oh, 24. So adakah sama dengan ni? Cuba tengok. Kalau sama, dia sama je. Oil ni. Crude oil ni. Sebab saya dalam SPO pun ada crude oil juga. WTI kita akan trade dengan RHB. Dan itu pun, itu patut syariah. Kita ada panel. Kalau MT4, kita tak ada panel syariah. Kalau trade melalui RHB, ada patut syariah. Tapi masalahnya sekarang margin dia mahal lah. Kena 20,000 lebih untuk trade satu lot. Itu yang buat orang lari kepada MT4. Tapi bukan tak boleh trade. Ini boleh trade Okay, so ni sekarang ni arah kukuh buy. Ni arah kukuh buy first. Janganlah kita anggap dia nak tukar trend. Jangan anggap dia memang buy. Kemungkinan dia boleh buat arah kukuh buy. Sekali dia entry sell. Macam mana? Arah kukuh buy. Sekali tiba dia buat sell. Sebab tu jangan terlalu yakin. Valid kan. Dan kita akan tengok keadaan semasa. Sekarang ada arah kukuh sell. So ini memang sell lah. Masih lagi sell. Tapi dia belum langgar MA5. Ini yang buat seorang trader tu boleh tahan ke tak boleh tahan. Nak tunggu dia punya re-entry. Kalau tuan-tuan ada apa sifat yang sabar, tunggu dia ni, tak kalut trade. Kita tunggu macam ni. Ada arah kukuh sell. 4, 8, 12 jam. Dia naik, baru re-entry kat sini. Kalau tuan re-entry sini terus nampak je ni, terus nak re-entry. Sekali dia naik, dah kalut. Nak buat ada kukuh balik ni. Dah cut loss. Kan macam buang masa. Baik, dan macam trader. Kalau trader, sabar sikit. Kalau nak jadi trader yang betul-betul trader, kena sabar. Tengok ni. Contoh je lah. Nampak ada kukuh ni, buy. Terus kalut, nak tekan buy. Sekali, cancel tak jadi. Itu yang kena tu. Sebab tu bila nampak macam ni, sabar. Dia akan naik. Reward dia besar, tuan-tuan. Ini saya pun macam tuan-tuan enggak dulu. Start trade macam tu, start macam ni kan, awal tu. So jangan risau, kena sabar je. Okay, sekarang WTI ni tunggulah berhenti sini, validkan.
Okay. So tunggu valid kan. Kalau tuan-tuan nak masuk terus, masuk bila dekat sini. Kat sini. Tapi ni style FCPO lah. Style FCPO kat atas ni dah masuk. Kita akan masuk N5, N15. Itu saya sibuk sikit. Saya susah nak buat team. Saya ada group FCPO, susah sikit saya nak buat team untuk trade lah. Sebab memang saya busy. Tak ada masa. Saya trade sendiri je. SBO sekarang margin tak silap saya kalau untuk overnight kena ada 11,000. Untuk single kena ada 7. Tak silap saya lah. Sebab saya pun tak ingat. So dalam saya trade je. Saya rasa 7. Untuk overnight 11. Better dalam tu ada 10 lah. Better 10. Dan entry yang betul-betul kat tempat entry. Kat kawasan BB, kawasan M5. Jangan float-float. Sebab dalam SBO float pisang memang sakit. Okay. Okay, so kita tengok dah clear So kita tengok crypto XRP. Crypto XRP. Itu pun saya tak trade. Ini betul lah ni. XRP ni betul. Kak Mal Zulkifli, bila boleh langgan video coaching dalam masa 24 jam. Ataupun esok malam ataupun lewat sikit. Nanti saya akan buat video khas untuk subscribe. Lepas saya dah post dalam channel, tuan-tuan dah boleh start subscribe. Sebab saya nak clearkan dulu, nak cancelkan dulu semua. Saya bagi 24 jam untuk tuan-tuan yang netizen semua tu supaya tak renew lah. Sebab saya akan buat barunya terus untuk video coaching. Okay. Okay, ni XRP. Ada kuku buy nampak. Kalau tuan terus masuk buy, bila dia turun ni, ni macam mana ni, tak naik lagi ni. Cuba sabar sikit kat sini. So naik, kita settle. Cuba sabar sikit. Bila nampak tu sabar sikit. H4 ni antara yang strong, antara yang kuat. Dia antara yang memang susah lah nak jadi fake. Okay, sekarang ni kat sini. Dia cross ni, nampak ni. Dia cross. Dia ada cross ni. Okay. Ni, Aroku destinasi untuk BB. So kalau nak turun, dia kena buat Aroku sell lah. Sekarang ni tak ada Aroku sell. Sekarang ni dia buy ni. Ni mau cross buy. So kalau tuan-tuan jenis hold tu, hold lah ni. Tapi kena cut bila ada Aroku sell. Tapi kalau tuan buy sini, dia nak naik, kena cut apa? Untuk TP lah. Mesti ada arah sell awal, tuan-tuan boleh cut dulu. Jangan dengan apa? Tuan-tuan cut sell tu. Okay. Tuan cut sell. Kira TP lah, TP. Kalau tuan ada buy sini, naik sini, langgar sini, boleh TP dulu. Nak ke mana? Market ni sentiasa ada. So tak perlu ni. Yang penting account kita strong. Kita disiplin. Ini yang kena lipat ni. Aroku sell ni. Valid tak ni? Valid tak? Yang tadi saya dah tunjuk. Tadi goal tu. Tiba-tiba Aroku sell tapi jadi buy. Dia mati. Sebab tu kena tengok time frame bawah ni. Jadi apa? Sekarang ni kena kasih dia mati dulu ni. Kena jadi dia sell tu. Baru boleh. Sekarang ni risiko lah. Tapi apa-apa kalau keliru monthly, weekly, daily, tengok H4. So H4 cakap buy lagi lah tu. Sebab takut kena lipat. So apa-apa keliru time besar, tengok H4. H4 dia punya key dia lah. Sekarang H4 cakap buy, ikutlah buy tu. Jangan lawan market lah. Sebab ni dia boleh jadi buy sampai sini. Boleh naik sampai sini, ambil 5. Waktu baru dia buat keputusan nak pecah ni ke atau dia nak jadi arah kukuh untuk sell macam ni. Saya tunjuk ada tak? Tak ada. Siapa? Belum lagi. Kejap lagi saya review SPO. SPO is king. The king SPO king untuk trade. Siapa yang trade forex masih ni jangan nak SPO, jangan buang masa, buang duit. Mahal SPO ni. Okay, semua dah settle Bitcoin, kita tengok Bitcoin. Lepas tu baru kita tengok
Kalau kita tengok okay, Bitcoin. Naik atas. Sebab apa dia naik atas? Ada mid BB monthly. Mid BB monthly ni, mid BB monthly dia terlalu strong. So bila kita trade sesuatu tu, kau nampak ada monthly new mid BB ke, weekly new mid BB ke, kita kena berhati-hati. Jangan ingat dia nak pecah sebab bahaya. Nampak ni. So daily. So masih keliru lagi nak gimana ni? Masih ni lah tengok H4. H4 cakap apa? Arah kukuh untuk buy. So bila ada arah kukuh untuk buy, bila nak re-entry ni Kang kejap macam saya cakap, Kang main masuk je ni Kang, mati pula. Dia turun bawah. So bila nak buy ni? Dan inilah kita tengok re-entry yang tak sampai. Re-entry yang tak sampai ni yang saya ajar dalam video coaching tu. Macam mana nak valid kan? Macam ni Shopee. Ni Shopee. Okay. Nampak ni. Macam mana nak trade Shopee pun nanti saya ajar. So sekarang ni persoalannya, macam mana ni dia arah aku buy ni, dia jadi ini, dia jadi ini. Kejap arah aku buy, kejap arah aku sell. Ini yang buat pening betul. Sebab apa pening? Sebab tengok L15. Saya dah cakap dah, kalau pening tengok H4. Okay. So bila H4 kat sini, dia pecah, dia buat arah kukuh. Dan MA5 ni, dia nak langgar. Sekarang ni dia tak langgar, dia terus terbang. Kalau dia langgar lagi cantik. Nampak ni? Arah kukuh buy. Bayangkan tuan-tuan terus masuk arah kukuh buy. Apa jadi? Kan pening tu. Tiba dia tukar. So tu saya cakap, bersabar sikit. Macam ni, sabar sikit dia ni. Dia naik. Okay. Bila dia naik, tuan-tuan kena tengok ada apa. Arah awal buy. Masih buy. Ada arah awal sell. Ada arah kukuh sell? Tak ada. Dia buat arah awal. So anti lah. Maksudnya bila jumpa situasi macam ni, bila jumpa situasi yang macam ni yang anti ni sampai ke tak sampai, pastikan dia sejajar ni. Pastikan dia sejajar dengan body ni, iaitu CB. Ni ada CB1 kan, dia sejajar sini. Maksudnya dia tak pecah lah. Tak pecah dia. So dalam time bawah, tuan boleh buy. Bila ada arah buy, nampak? Ada arah buy. Asal tak naik ni, tiba-tiba arah sell. So tuan jangan cut loss. Tuan cut loss bila dia pecah ni. Bila dia pecah ni ke, dia pecah bawah ni ke. Kalau tuan cut loss ni, sayang nak tiba arah buy. Tukar balik. Lagi-lagi SBO. Kalau tuan main reverse. Reverse. Kali alamak arah sell, tuan reverse balik. Waktu sini reverse balik. Dah berapa ribu habis. Sebab macam ni je. Cuba relax, sabar. Dah yakin dia nak buy kan. Ada H4, ada arah buy kan. Apa nak risau lagi. Okay, so tengah 15 ni, bila dia sampai sini, dia baru buy, dia entry lah. Tapi cut loss kita, bawah-bawah ni lah. Bawah ni ke, cut loss. So nampak, dia tak akan sentuh. Susah nak sentuh. Sebab dia dah ada support sini. Lepas tu ada aku buy, biar hold. Sekali bila time tu dia nak jadi, baru dia terbang. HVO banyak ni. Nanti kejap lagi dia tengok. Okay, so Bitcoin dah nampak Bitcoin. Dia nak ke mana ni? MA50 dah. Cukup tu. MA50. Tapi ni ada dominan sini. Sampai sini cukup ni. 1 dan 1 ke. Sebab sampai sini dah akan main tu. Berhenti ke. Naik pergi sini. Tu pergi sini. Kat depan ni ada apa? Kat sini awak. So sini dia main lagi. Turun. Tengok macam mana. Kita tak boleh predict tu. Kita tengok predict yang sekarang ni. Apa situasi yang ada sekarang ni. Sekarang ada apa? Ada ukur bayang. Kita tengok yang tu saja. L15 je. Tengok L15. Yang penting H4 tu punya signal. Signal tu mati, dia buy lagi ke sell lagi. Macam tu. Okay. Okay, so kita masuk kepada King. King kepada segala trade. Mas Ali pun setuju. Kita punya HPO ni gila. So, kita akan tengok. Sekarang ni kita dah pakai futures untuk Julai 2022. So, ini kita start pada minggu lepas hari Jumaat. So ini dah hari kedua kita pakai kontrak ni. Okay, sekarang persoalannya. Dia gimana? All time highest kat sini. Okay, all time highest kat sini. Waktu dia reject Dia try balik sini. Kali kedua dia nak cuba. Kat sini dia nak cuba.
Ekstrim tapi wajib dia boleh jadi MSV sini. Dia boleh jadi MSV sini. Tapi macam saya cakap, semua teknik sama. Bila keliru, baliklah kepada H4. Okay, sekarang dia nak try sini. Sekarang ni punya dominan kat sini. Dominan dia kat sini. Tapi telah di break, dominan break. So ni dah batal. Ni dah batal. So ini paling tinggi. Kalau tuan-tuan tengok yang ni lain pula. Ini setiap kontrak lain. Yang ni adalah SVO yang features yang lain. Ini kontrak yang ni pun kita akan tengok. Nampak ada dua current, next contract. So kita akan tengok. Kalau dua ni sama, lagi cantik lah. Okay, so sekarang ni dominan tak pecah lagi. Hanya kontrak yang ni je dah pecah. So macam mana? So kita masih lagi beranggapan dia punya ni masih lagi bermain dalam dominan. Dia masih tak trend lagi. Dia masih pullback untuk ni lah, untuk atas ni. Sebab tu tuan-tuan saya cadangkan tuan-tuan kena letak ni. SPO 2 ni. SPO 2 dengan SPO 1. Nampak? Ada 1 dengan 2. Ini nak tengok. Yang 2 ni yang penting ni, next contract. Okay, 2 ni penting. Dan kalau tengok ni saja, kadang-kadang kontrak tu mungkin bulan tu buyer tak ada dalam tu. Dia macam tak nak lah. Mungkin kontrak depan lah dia beli. Dia boleh jadi yang tu. Yang sekarang ni tuan-tuan tahu kita ada bad news yang Ferrero Rocher dengan coklat Hershey's apa benda dia tak nak guna palm oil kita lah Malaysia. So itu adalah bad news. Kemungkinan harga akan turun. Itu bad news dah ada lah. Sebab permintaan dah kurang. Ni permintaan tinggi ni naik. Okay, so sekarang ni kita tengok ni. So bad news dah cakap itu. So sekarang untuk kontrak ni apa kita tunggu? Kita hanya tunggu bila ada Arauco sell. Macam ni, Arauco sell baru kita tunggu. Tapi dalam SPO nak tunggu Arauco sell tu bengkak. So kita akan tunggu H1 Arauco sell. H1 ada Arauco sell, ada Arauco buy boleh masuk. Tapi sebelum H1 jadi Arauco sell tu, tuan-tuan boleh masuk lagi yang 15. Itu yang pening cerita tu. So secara ringkasnya lah, bila ada Arauco sell, Arauco buy dekat dalam M15, tuan-tuan boleh masuk dekat M5. Itu je lah nak beritahu. Tapi jangan lupa, bila tuan-tuan masuk, katakanlah sini ada Arauco sell. Sini tuan sell ni. Katakan tuan-tuan sell sini. Tiba dia buat Arauco buy. Tuan-tuan kena reverse lah. Main reverse. M15 kena reverse. Tuan-tuan reverse. Sebab apa? Takut tiba-tiba the gap atas. Macam ni. Tapi kalau tuan reverse jadi buy, tuan dah tak lawan trend. Tuan berada di paksi yang sebenar. Sebab so bila gap tu adalah bonus. Lagi-lagi dekat MACD. Macam saya cakap di MACD strong. Itu daily H4. Tapi dalam SPO H1 punya MACD kita consider strong. H1. Sebab dia sangat strong. Sebab tu kita akan tengok bila price berada dekat kawasan H1 macam ni. Dia berada di kawasan H1 punya MACD lagi H4. Kita akan pastikan M15 ni dia ikut balik. Dan bila dia ikut balik kita akan entry. Gap ni macam ni tak apa. Kalau gap macam ni tunggu dia close betul-betul. Ni open, ni close. So dia close maksud dia sell lah ni. So nak cut loss macam ni cut loss bila dia buat Arauco buy. Bayangkan tuan-tuan tak tuan-tuan sell sini saja, tuan cut loss katakan dia buat Arauco buy kat sini 55 point. Okey. 55 point. So tuan rugi RM1,375. So itu memang adat dalam trading SPO. Tapi kalau tuan entry sini, tuan punya reward sampai saya cakap tadi apa? Ada Arauco buy kat sini. Arauco buy. Kalau tak pun dah sampai sini dah puas hati dah cukup. Tapi kalau nak Arauco buy pun tak apa. Sini So kat sini 286 point. So tuan ada 7,000 kat sini. Tuan nak rugikan 1,000 ke nak dapat profit 7,000? Itu persoalan yang saya pun tak boleh kontrol tuan-tuan punya perasaan dengan mental untuk trade. Itu di sini yang kena fikir. Yang kena berlatih lah. Sekarang ni kalau nak katakan trader, kebanyakan trader dia nak menunggu sell kat sini lah. Dia nak menunggu. Sebab apa dia nak buat double top. Double top, nak sell dekat double top. Tapi ada yang akan balun kat sini, double top sini, dia akan balun, bila lepas sini dia sell. Tapi kena ingat, dia sell sini, kita tak tahu. Mungkin dia nak buat head and shoulder. Dia naik sampai sini, baru dia turun. Itu yang bahayanya
Jadi bahayanya kita selamba tembak sini selagi tak ikut H4 nya Rogo Cell. Sekali trade kat sini, tiba-tiba yang shoulder lagi tinggi. Lepas tu dia turun. Lepas tu dia try kat sini. Baru dia turun. Pisang kena kat sini. Sebab tu kita tunggu H4 Rogo Cell. Sebab dia boleh jadi macam tu. Okay. Okay, so itu je. Ini lama sikit trade bincang ni. Okay, so jumpa lagi. Macam saya cakap, ini last lah. Saya nak off. So tuan-tuan tak payah beli ni pun tak apa. Biarlah ini kenangan. So nanti saya akan masukkan dalam YouTube membership. So tuan-tuan boleh subscribe minggu depan. Subscribe hari nanti saya buat video khas untuk subscribe. Okay. So saya akan cancel dalam masa 24 jam. Ke ni. So last chapter ada. Last chapter untuk yang belajar video coaching dan yang mahirnya itu kena PM personal dalam Telegram sebab last chapter memang saya tak akan boleh upload dalam YouTube sebab dia next levelnya nanti keliru. Okay. So boleh tekan Telegram ni, buka profile dengan Telegram, masuk Telegram, PM. Saya nak last chapter. Nanti saya akan tanya tuan macam mana subscribe YouTube ke ataupun memang dah pernah beli video coaching saya. So nanti saya tanya sikit okey baru saya bagi video coaching. Last chapter pun akan ada diskaun nanti. Saya akan beritahu dalam masa 24 jam saya akan beritahu diskaun. Okay, so jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat malam. Selamat bersahur. Assalamualaikum.